Brunei adalah negara yang selalu bersama-sama dengan Ar-Rahman, yang Maha Mengasihi, yang sentiasa berhias dengan zikir dan menjadikannya sebagai rutin kebiasaan. Kerana itu Allah pun dengan rahmatnya memalingkan kita dari sebarang kesusahan dan bencana, dari pelbagai anasir yang boleh merosakkan keamanan. Hidup kita akan bercahaya jika kita membaca dan beramal dengan Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya yang menyuluh kehidupan umat manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Indahnya hidup bila segalanya berlandaskan dengan ajaran Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam dan sampai ke zaman sekarang dengan cara mutawatir. Al-Quran merupakan kitab yang syumul. Isi kandungannya sempurna, merangkumi semua aspek kehidupan yang memberikan garis pandu kepada semua umat demi menjaga kemaslahatan sesama manusia. Al-Quran meliputi segala aspek akidah, undang-undang dan hukum, serta amaran dan kisah-kisah tauladan sandaran. Di dalam Al-Quran terdapat surah-surah yang jelas membuktikan bahawa Al-Quran sebagai cahaya penyuluh kehidupan. Di antaranya surah An-Nur bermaksud cahaya di dalam kegelapan. Dengan membaca Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran, memberikan cahaya keimanan kepada orang yang berada di dalam kekufuran dan kegelapan. Sementara surah Al-Kahfi menjelaskan tentang keistimewaannya terhadap mereka yang membacanya akan mendapat cahaya untuk bekalan di hari akhirat kelak. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang merupakan mukjizat yang diturunkan, yakni diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berperingkat-peringkat mengikut keadaan dan masa dalam tempoh 23 tahun dan telah dikumpulkan dan dibukukan oleh Zaid bin Thabit di zaman Khalifah Abu Bakar. Turunnya Al-Quran pada malam 17 Ramadan merupakan detik yang bersejarah kerana di waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang pergi bersendirian dan bertahanus di Gua Hira. Datang malaikat Jibril alaihi salam membawa wahyu dan menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacanya. Lalu berkata malaikat Jibril, "Bacalah." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terperanjat dan menjawab, "Aku tidak pandai membaca." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu direngkuh beberapa kali oleh malaikat Jibril alaihissalam sehingga nafasnya sesak. Lalu dilepaskan oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca sekali lagi, "Bacalah." Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih tetap menjawab, "Aku tidak pandai membaca." Begitulah keadaan berulang sampai 3 kali. Dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa yang kubaca?" Kata malaikat Jibril, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى
عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. Melalui detik sejarah itulah setiap 17 Ramadan, negara-negara Islam khususnya akan menyambut Nuzul Al-Quran sebagai hari memperingati turunnya Al-Quran. Dalam konteks negara Brunei, Nuzul Al-Quran disambut secara besar-besaran dengan mengadakan Majlis Nuzul Al-Quran peringkat negara dan diserikan lagi dengan pertandingan menghafaz ayat-ayat lazim beserta pemahamannya. Al-Quran merupakan satu petunjuk yang benar dan dapat memandu manusia kerana Al-Quran merangkumi pelbagai aspek kehidupan untuk umat manusia. Ini diterangkan oleh Dekan Fakulti Usuluddin Yunisa, Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Penyurat Haji Ahmad. Jadi justru memang terdapat berbagai kelebihan. Kerana apa? Pengkhususan tadi bagi Al-Quran tadi yang tidak terdapat daripada kitab-kitab sebelumnya. Yang merupakan mukjizah risalah terakhir yang diutuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran yang kita panggil pada hari ini adalah merupakan salah satu nama sebenarnya daripada kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimah Al-Quran ini sendiri diulang dalam Al-Quran lebih kurang 70 kali diulang-ulang kalimah Al-Quran ini dari berbagai-bagai tempat. Di antaranya kita ni dalam bulan Ramadan ini seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Itu mafhumnya masa yang diwajibkan kamu berpuasa adalah bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran sebagai menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Dan ayat yang lain misalnya dalam surah Al-Waqiah ayat 77, innahu laqur'anun karim. Ini bahawa sungguhnya yang dibacakan kepada kamu iaitu Al-Quran tadi yang mulia adalah sentiasa memberi ajaran dan pimpinan. Di samping nama Al-Quran juga terdapat juga nama-nama yang lain. Misalnya dalam suratul Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, yang menunjukkan bahawa nama Al-Quran itu juga dipanggil zikir, ini peringatan. Dan juga dipanggil juga Al-Quran itu dengan nama yang lain, di antaranya dengan nama Al-Furqan, seperti mana yang terdapat dalam surah Al-Furqan ayat pertama, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ini menunjukkan bahawa Al-Quran juga dinamakan Al-Furqan. Dan juga dinamakan Al-Quran itu Al-Kitab, seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fih. Ini dinamakan Al-Quran juga kitab. Jadi keistimewaan Al-Quran ini banyak. Di antaranya yang boleh saya sebutkan di sini, yang pertamanya bahawa Al-Quran tadi dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu diterpelihara, akan sentiasa terpelihara dan terjaga daripada perubahan, penggantian, penambahan ataupun pengurangan isinya. Ini sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi dalam surah Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang mafhumnya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memelihara dan menjaganya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjamin bahawa Al-Quran itu akan terpelihara. Ini satu keistimewaannya yang tidak ada dalam kitab-kitab
yang sebelum Al-Quran. Kerana kitab-kitab seperti Taurat, seperti Injil, seperti Zabur, Allah SWT tidak menjamin untuk ianya akan terpelihara. Berbeza dengan Al-Quran yang menjadi mukjizat yang paling besar kepada Nabi Muhammad SAW, yang sehingga ke hari ini dapat kita saksikan, ianya dijamin oleh Allah SWT akan terpelihara, daripada ditambah, daripada dikurangkan, daripada ditukar. Maka ini adalah satu keistimewaan yang tidak terdapat pada kitab-kitab yang lain. Adalah menjadi hasrat dan keazaman ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk menjadikan negara ini sebuah negara zikir, di mana Al-Quran dijadikan pegangan dan sandaran agar negara dan penduduk sentiasa dalam keadaan aman dan menjadikan Al-Quran sebagai rutin kebiasaan. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ma minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun. Pertandingan membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan ayat-ayat lazim sentiasa diadakan di negara kita, sama ada di peringkat daerah maupun kebangsaan. Dengan adanya pertandingan seumpama ini, tidak mustahil negara kita akan melahirkan qari dan qari'ah yang berpotensi, selain melahirkan umat Islam Brunei yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai penyuluh dalam kehidupan sekaligus merealisasikan negara zikir. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah cahaya yang menerangi kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat. Ke bawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Haslam Bolkiah Mu'izzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dalam titah baginda di majlis pertandingan membaca ayat-ayat suci Al-Quran bahagian dewasa peringkat akhir kebangsaan 1432 Hijrah 2011 Masihi. Baginda bertitah bahawa Al-Quran itu adalah warisan berharga, cahaya Allah yang amat terang. Kerana Al-Quran itu adalah warisan berharga, cahaya Allah yang amat terang. Barang siapa yang tidak memilikinya, dalam makna tidak membacanya, maka akan rugilah dia, tidak beroleh cahaya tersebut. Bayangkan kalau rumah tanpa cahaya, apakah yang akan terjadi kepada penghuninya? Begitulah kedudukan kita dengan Al-Quran. Sejarah mengumpulkan dan membuku Al-Quran sehingga menjadi mushaf bermula pada zaman Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Hal ini dihuraikan oleh Dekan Fakulti Usuluddin UNISA, Dr. Haji Muhammad Hussein bin Pihin Panjuran Haji Ahmad. Apabila Rasulullah SAW wafat, maka zaman Saidina Abu Bakar radhiyallahu an telah dilantik menjadi khalifah yang pertama selepas wafat Rasulullah SAW. Dan dalam pemerintahan Saidina Abu Bakar tadi telah berlaku beberapa peperangan. Dan salah satu peperangan yang penting adalah peperangan Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Kerana apa peperangan ini penting? Kerana pada zaman tersebut, peperangan tersebut, ramai di antara para hufaz qura yang menghafal Al-Quran tadi telah syahid, gugur syahid. Sehingga kan disebutkan dalam buku-buku sejarah sampai kepada 700 orang daripada sahabat yang menghafal Al-Quran ini telah mati syahid dalam peperangan tadi. Jadi Sayyidina Umar pun telah menasihatkan, menganjurkan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran ini. Kerana apa? Ditakutinya
Al-Quran ini lama-kelamaan akan hilang disebabkan orang yang hafal Quran ini telah gugur syahid. Jadi akhirnya Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun menerima pendapat Sayyidina Ali, maka diperintahkanlah Zaid ibn Thabit untuk memulakan penulisan. Ini penulisan yang dikatakan secara resmi. Pada zaman Sayyidina Abu Bakar diperintahkan Zaid ibn Thabit dan yang lainnya untuk mengumpulkan dan menulisnya dalam satu tempat. Dan penulisan inilah, dengan adanya penulisan ini, pengumpulan usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran yang pertama dalam bentuk mushaf. Ini bentuk kertas, dalam bentuk kertas lembaran suhuf. Dan setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, maka suhuf tadi, Al-Quran yang terkumpul tadi telah dipindahkan kepada Sayyidina Umar, disimpan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan setelah Sayyidina Umar bin Al-Khattab wafat, selepas khalifahnya, maka suhuf tadi telah disimpan oleh anaknya Sayyidina Hafsah binti Umar. Berkat kepimpinan dan kebijaksanaan ke bawah dunia Muhammadiyah, negara Brunei Darussalam telah memiliki mushaf Al-Quran yang tersendiri. Pada masa ini, negara Brunei Darussalam sudah menjalankan projek yang besar, iaitu projek Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya. Pelancaran Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya jilid pertama, iaitu juzuk 1 hingga 3, telah dilancarkan oleh Kebawah Dunia Muhammadiyah Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa majlis sambutan Nuzul Al-Quran Peringkat Negara bagi tahun 1430 Hijrah. Bersempena dengan kita menyambut nuzul Al-Quran ini, beta dengan sukacita serta penuh bangga lagi bersyukur melancarkan Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya jilid pertama juz 1 hingga 3. Dengan pelancaran yang bersejarah ini, negara Brunei Darussalam telah turut menempah satu detik hebat dengan berjaya mengukayahkan satu projek besar keagamaan dalam sejarahnya. Semoga ia akan dilihat sebagai satu ibadat yang membuahkan pahala dan rahmat di sisi Allah. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Mushaf Brunei Darussalam dan terjemahannya ini merupakan satu nilai tambah kepada sejarah penulisan Mushaf Al-Quran. Adanya mushaf ini sudah tentu akan tercapai untuk merealisasikannya sebagai sebuah negara zikir. Al-Quran sebagai penyuluh kehidupan umat Islam, beramal dengannya bukan sahaja mendapat pahala dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, tetapi secara tidak langsung dapat menambah ilmu pengetahuan agama, menguatkan iman dan mententeramkan jiwa. Semoga negara kita sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkumandangnya ayat-ayat suci Al-Quran dari rakyatnya yang muslim.